Slide saya nampak ke? Tak, abu. Nampak. Tak nampak slide saya? Nampak. Tak? Nampak Oh, Puan. nampak. Okey. Okey, boleh. Okey, nampak ya? Okey. So kita sambung tadi. Ni YouTube tadi, masuk JS, lepas tu definasi apa semua tu, konsep dia. Lepas tu ni ada sejarah-sejarah dia. Kemudian ni bagaimana JS mula diperkenalkan di Malaysia. Bagaimana kita mengembangkan JS ini di Malaysia pada asalnya dulu, sejarah dia. Bagaimana cara-caranya kita membangunkan sebuah JS databases ataupun pangkalan data JS. Sejarah dia daripada tahun 1986, Jabatan Ukur dan Pemetaan sehingga ke 1993, Sabah Department of DOA, maksudnya Department of Agriculture Sabah. Okey, kemudian sehingga ke 2018, Jabatan Perancang Bandar Perak, dan seterusnya diikuti dengan negeri-negeri yang lain. Sourcesnya ialah daripada malaysiagis.com. Okay, so ini traditional versus new JS. Kemudian komponen ataupun specification ataupun features, the features of JS, and the types of JS software, jenis-jenis software. Puan, slide tak gerak. Oh, slide tak gerak. Gerak. Ya, tak gerak. Duduk dekat situ je. Tam. Saya sekarang dah nombor 13. Awak masih di Kat slide 1. Tak gerak. Tak apa, saya off balik. Saya on balik. Okey. Nampak? Dah sampai dah? 13? Nampak. Dah. Okay, Dah Puan. Okey, saya gerakkan lagi 14 sampai? 14. Gerak? Gerak. Alhamdulillah. Gerak pun. Okey. So, kecil ke okey besarnya? Besarnya okey? Boleh? Nampak ya? Okey, so tadi kita berhenti sehingga ke geo browser dan juga desktop JS dan juga sehingga ke JS software apa semua tu sampai ke surat berapa tadi tu? Projection kan tadi? Saya nak teruskan projection tadi tapi saya pun dah pening kepala dah tiba-tiba. Dia kalau sampai projection ni memang dia automatic pening sikit. Bagi saya lah. Tapi saya alhamdulillah sekarang dah okey sikit dah. So kita bersemangat lagi. Semangat ya untuk kita habiskan ni, kita punya ni khusus. Berapa tu saya punya slide tu? 53. Sekarang 20. Semua okey ke? Everybody okey? Everybody okey? Okey, yakin boleh. Afiq okey? Zubaka, Azmi Ikwan. Okey. Okey Puan. Afiq mana? Okey Puan. Afiq Azim. Ada Puan. Ada. Untuk masih hidup. Alhamdulillah. Sihat lagi. So tadi saya tiba-tiba pula macam ting-tong. Tu saya cepat-cepat berhenti tu takut terus terpengsan. Ni sekarang dah okey dah. Mungkin saya tak bergerak-gerak kot. Okey tak apa. Nabila Anissa semua okey, nampaknya dah okey, dah ramai dah ni. Ni siapa ini yang ni? Ni jangan lupa sambil-sambil tu isi kehadiran khusus untuk sesi petang ni. Ya. Cik Saiful dah attachkan dalam kita punya chatting tu. Okey, so kita boleh sambung ya. Okey, tadi kita habis sampai ni ya. Sampai sini ya. Kalau Malaysia tadi saya kata apa? Dia guna coordinate system yang mana? Spherical ke Cartesian dengan projection tadi? ETM ke geografik? Siapa boleh tolong saya? Jawab je, salah pun tak apa. Azim boleh? Azim? Malaysia pilih mana? Coordinate system jenis apa?
Cartesian ke spherical, Azim? Azim? Loga ada loga? Loga? Oh, loga masalah ni ya. Masalah internet. Dia susah sikit nak bercakap. Ya, ada puan. Loga tadi kita guna apa Malaysia? Ada puan. Loga kita guna apa? Cartesian ke spherical? Tak apalah. Loga tak apa nak dengar. Siapa lagi? Daniel saya selalu panggil dah. Sazana dia? Sazana? Ada puan. Sazana tadi Malaysia saya kata guna apa? Tengok slide tu. Spherical. Oh, yang projection? Yang projection kita pilih apa? Geographic ke UTM ke state plane? Geographic. Okey. Terima kasih Sazana. Sama-sama puan. Ni jawapannya. Malaysia tadi kita pilih Cartesian. Yang atas ni. Koordinat sistem Cartesian. Iaitu kita guna meter. 1100.445 meter. Macam tu. Kalau projection ni kita guna UTM. Ya. Universal Traverse Mercator. UTM. Ya. Okey. So kita teruskan. Ni. Nampak spherical coordinate system, unit degree. Kalau spherical tadi, unit dia ialah darjah, minit dan saat. Kalau kita pilih geographic coordinate system. Okey. Unit dia degree. Kemudian ni spherical coordinates. Longitude, degree east or west from the prime meridian. Meridian Greenwich lah. Kan macam kita belajar geografi dulu kan. Kita ada meridian Greenwich. Jadi tengah-tengah dia lah antara W ke E, west to east, ya. Itu dia kata west to the east from the prime meridian. Lepas tu itu longitude. Longitude tu ialah paksi X, Y kita, dan X kita ialah latitude, iaitu paksi north to the south from the equator. Equator tu maksudnya kutub lah, ya. Kutub utara dan juga kutub selatan. Kemudian ni introduction to a quantum GIS. Baru saya masuklah QGIS tadi. Ni yang sepatutnya software yang kita kena guna untuk amali kita, praktikal kita. Amali kita sepatutnya pagi dalam sejam hingga 2 jam je macam tu. Saya plan pada awalnya kan, sebelum kita tak tahu MCO ni kan, total lockdown. Pada awalnya memang kami plan, saya bersama Cik Saiful, Cik Anwar, Cik Khairul. Memang pagi hanya sejam 2 je teori. Selebihnya tu semua sampai petang memang praktikal. Jadi awak kena buat, ni lah aktiviti dia. Satunya awak kena mendigit, melukis semula. Saya bagi peta, kemudian awak melukis semula lah. Lukislah semula peta tu. Lukis semula tu di atas skrin komputer masing-masing lah. Kan kita duduk di CAD kan, Mama CAD. Melukis semula di atas skrin komputer masing-masing. Lukislah semua sungai, jalan apa semualah. Ya, kemudian key in dia punya atribut. Kalau sungai, jalan semua kita panggil spatial kan. Ruang. Bahasa Melayunya ruang, bahasa Inggerisnya spatial. Dan lagi satu kita dah lukis ruang-ruang semua tu. Kawasan ladang, kawasan bertempatan, kawasan ni sungai, jalan. Dan macam-macam lah, ada kedai-kedai semua kita dah lukis. Kemudian kita akan key in pula. Kedai tu kita letak ciri-ciri dia. Kedai tu mesti ada nama kedai. Mesti ada jenis barang yang dijual. Contoh macam tu.
kemudian siapa nama owner kedai tu. Itulah yang kita masukkan dalam JS kita. Jadi itu beza utama JS dengan sistem lain. Kerana JS ni mesti ada geografi. Juga dia ada koordinat sekali kita masukkan. Ya. Bukan sekadar spatial dan juga atribut. Spatial tadi ruang, ya, bagaimana kita menggunakan tanah tadi untuk rumah, untuk buat kedai, untuk pertanian, untuk peladangan. Dan lagi satu kita masukkan pula maklumat dalam contoh peladangan tadi. Kita masukkan ladangnya berapa luas, ladangnya dipunyai oleh siapa, jenis tanaman yang ditanam di ladang tu tanaman apa, kelapa sawit ke, kelapa biasa ke. Contoh macam persekitaran kita di PCs kan. Jadi itulah yang kecil-kecil yang awak kena buat, kena key in semua tu dalam software QGIS tu. Dan akhirnya awak akan menghasilkan satu maps macam ni lah. Maps dengan ada banyak layer. Layer tu lapisan-lapisan lah. Macam saya dah sebut tadi pada awalnya. Slide yang keberapa tadi tu? Ada lapis-lapis. Ini ni, slide yang ke-3. Bergerak tak slide saya? Gerak? Bergerak. Okey, alhamdulillah. Gerak. Siapa tu yang selalu bersuara tu? Suzila? Syahidah? Yona. Okey. Jadi tadi mana? QGIS. Kemudian awak kena hasilkan peta. Bila peta tu betul awak kena present lah kat depan. Present lah peta awak. Kita akan plot apa semua. Sampai petang tu awak akan present. Inilah peta kami, JS kami. Kalau tak plot pun mungkin present dekat skrin je ke. Macam tu lah. Jadi kita bukannya hanya menghasilkan peta, kita juga menjual data yang kita dah dapat tadi daripada sumber-sumber yang boleh dipercayai. Contohnya kita beli data daripada mana tadi? Jabatan Pertanian kan. Kalau kita nak dapatkan data keluasan ladang-ladang, nama-nama tuan punya ataupun pemilik ladang, itu semua kena ambil daripada Jabatan Pertanian lah. Kalau taman-taman perumahan, nak ambil dari mana? Nama-nama taman perumahan, berapa penduduk, tu nak ambil dari mana? Kalau kita perlukan data tentang tu. Atika ada Atika? Atika dah masuk? Atika? Oh, Atika. Atika boleh masuk? Tapi ada tu namanya. Atika. Ashika? Nur Ashika. Siapa yang saya tak selalu sebut namanya? Dia kena selalu sebut nama ni semua orang. Nanti ada nanti yang sedih saya tak sebut kan namanya. Ashika. Ashika ada? Ya. Oh, perlahan sangat suara awak. Ashraf, Kak Afiq kata Google. Ya Afiq? Google tu boleh, tapi kalau untuk JS kita tak disarankan untuk mengambil rujukan daripada Google lah, ya. Kerana JS ni dia mementingkan ketepatan. Nanti kita akan pergi, saya akan tunjukkan slide untuk kenapa data-data kita kena tepat dan adalah syarat-syarat data kita. Dia bukan sembarangan data. Data mesti tepat, mesti terkini. Okey. So biasanya kalau tentang kawasan perumahan ni kita ambil daripada ni lah jabatan perancang bandar ke ataupun pejabat tanah ke. Sebab setiap tuan punya pemilik rumah tu di taman perumahan ataupun di kampung, kalau di kampung mereka kena bayar cukai tanah. Kalau di taman pula mereka kena bayar cukai pintu dan juga cukai tanah. Jadi masa nak bayar cukai-cukai semua tu mereka akan bayar di pejabat tanah. Jadi mereka akan key in lah alamat mereka. Jadi kita boleh sharing lah, kongsi maklumat tentang alamat tu. Kita boleh pergi ke pejabat tanah dan kita boleh bayar lah, ya. Minta free tak boleh lah kan, sebab itu data yang berharga untuk pejabat tanah simpan. Jadi itu contohnya, ya. Okey, seterusnya
Ni. Jadi ni petang ni kita agak heavy sikit. Ya, kita pergi kepada JS data model dan juga structure. So kalau pagi tadi tu history tu semua masih highlight lagi, ya. So petang ni agak kita pergi pada model dan juga structure dan juga nanti kita akan pergi kepada Slide-nya hilang. Allah, slide-nya hilang. Itulah saya rasa dibawa oleh internet saya kot. Dah ada? Ada? Puan. Okey, good. Itulah awak kena beritahu sebab kalau saya teruskan je nanti awak pun boring, tak ada slide. Kalau apa-apa beritahu ya. Okey. Terima kasih tadi dah beritahu. So ini JS data model dan juga structure. Okey. So saya akan go through laju sikit lah, ya. So nanti kita akan tiga suku macam tu kita akan stop sekejap untuk saya tunjuk video application dan seterusnya awak kena jawab quiz, ya. Okey, JS, kemudian ada grafik dan juga ada alphanumeric. Ya, grafik tu dia lebih kepada spatial dan juga non-spatial attribute. Kemudian alphanumeric lebih kepada attribute lah, nombor-nombor, huruf-huruf. Itu maksudnya alphanumeric, ya. Kalau grafik ni pula dia ada vektor dan juga raster. Raster ni lebih kepada image, ya, gambar-gambar lah. Image satelit, image foto udara. Kemudian kalau vektor ni lebih kepada peta, ya. Peta yang kita beli, pelan, ya, apa-apa sajalah yang dalam bentuk hard copy. Kemudian kita ada coordinate system, kemudian image ni ada ni macam saya kata tadi lah, remote sensing, scan image untuk aerial fotografi. Okey, so itu model data structure. Ni kita pergi on detail sikit, ya. Spatial data, juga raster dan juga. So bagaimana perisian quantum JS itu menyimpan data yang semasa kita key in, semasa kita melukis semula di atas skrin komputer awak tu. So inilah konsep dia, ya. So kalau raster setiap titik-titik itu dibagi kepada puzzle, ya. Puzzle tu maksudnya empat segi kotak-kotak kecil ni, ya. Kita panggil sebagai binary, ya. Binary number, ya. Binary number. So puzzle ni lah sebenarnya yang menentukan awak punya ruang storan, kan. Dalam awak punya handphone, awak punya laptop, desktop ke apa-apa semualah gadget-gadget ni. So kita akan ada storan, kan. Kalau awak beli handphone, berapa ni awak nak guna berapa? Saya suka tak gambar contoh. Saya lah kalau kedai tu tanya. Okey, kalau suka tengok gambar, ruang storannya kena beli besar sikit lah. 256 ke megabyte, ataupun berapa? 564 ke, ataupun 1 tera. Tapi biasanya handphone tak ada macam tu, kan. Paling tinggi pun 564, kan, 564 megabyte. Jadi sebenarnya itu yang diukur melalui petak-petak empat segi kecil ni. Ini kita bagi sebagai raster model. Tapi ini dalam JS, tapi secara konseptualnya adalah sama. Dia adalah apa-apa juga jenis storan, ya. Storan di laptop, di handphone. Jadi mereka menyimpan setiap image gambar yang awak tangkap tu, tak kira lah besar ke kecil. Jadi mereka memang ada satu template ataupun acuan. Template tu acuan, kan. Template yang mana template tu memang dia dah macam kita letak kertas graf lah, ya. Kita letak kertas graf di atas muka awak, contohnya kalau awak tak gambar. Jadi bila muka awak tu full satu body daripada kepala sampai ke kaki, so graf yang akan digunakan banyak lah, betul? Faham? Boleh nampak ke? Ni macam kita letak kertas graf, macam tu lah lebih kurang. Nak ceritanya, nak supaya awak boleh imaginekan, bayangkan. Kita letak kertas graf. Jadi kertas graf tu lah yang akan disimpan dalam handphone kita. Jadi sebab tu kadang-kadang awak tengok kalau kita nak transfer image, kan, nak bagi gambar ke, nak buat video, nak save video, kan, nak buat video, nak edit video,
kita ambil masa yang lama. Handphone kita taklah lama sangat. Taklah lama sangat, macam dia take sometimes, ya, sometimes tu tak lama sangat, kurang dalam less than 1 minutes, kan macam tu. Dia macam tu. Tapi dia akan mengambil masa, sedikit masa, mungkin setengah minit, tapi dia tidak terlalu lama sampai berjam-jam. Jadi ni konsep dia, cara dia menyimpannya. So kalau vektor, kita senang kita lukis dia macam ni. Jadi kita nak simpan pun tak lama. Kalau kita misalnya kata awak lukis kat sini, macam awak lukis lah dekat AutoCAD kan. AutoCAD awak lukis macam ni je kan. Kerusi, lukis je lah, ikut dia punya bearing, jarak apa semua, ikut dia punya arah dia. Okey, yang kerusi yang ni tempat bersandar ni, sudut dia mesti kosong darjah, jarak dia ke bawah berapa. Okey, so ni saya tunjukkan model, ni contoh-contoh data bukan spatial, ya. Ni saya kata tadi, satu simbol nama point, line ataupun area ataupun keluasan. So contoh simbol titik tu dia sesuai untuk macam rumah sebiji-sebiji, nama pekan, kemudian nama kampung, simbol masjid, simbol kuil, simbol tokong, kalau yang agama ni Chinese. Jadi tu kita guna untuk simbol point lah. Kalau simbol garisan ni yang berunsur linear ataupun berunsur sambungan daripada titik ke titik. Contohnya sungai, jalan. Jadi kita akan pilih arahan untuk memilih line lah. Kemudian kita akan beri nama garisan tu. Garisan tu sebagai jalan ke. Kalau dah siap jalan, nanti kita buat lagi garisan baru sebagai sungai pula. Nanti setiap nama-nama layer tu, layer sungai, layer jalan. Kemudian yang area pula bagi kawasan yang punya keluasan. Contohnya taman perumahan, kawasan peladangan. So kita akan guna simbol ni lah, area ni untuk mula melukis. Kemudian semua yang kita dah buat tadi, layer tadi, layer titik tadi kita dah namakan dia kan. Titik tadi saya bagi contoh, nama kampung, nama pekan, nama simbol-simbol masjid. Okey. Jadi example attribute ni contoh-contoh dia lah. Contoh awak buat taman perumahan. Taman perumahan nombor 9, awak kena type lah ni. Nombor 9, jalan 1 persatu, Mr. Hamid. Tapi sekarang ni dah moden, kalau dulu kita akan type satu persatu. Tapi sekarang ni kita boleh copy paste je, kita linkkan dia, kita hubungkan dia daripada Excel, ya, Microsoft Excel ataupun Microsoft Database Access, ya, yang ada nombor-nombor, simpan nombor-nombor semua tu. Ataupun kalau awak ada buat analisis, awak guna SPSS kan. SPSS tu kita import je masuk dalam QGIS kita. Jadi dia akan masuklah sekali dalam attribute kita. Ruangan macam ni. Tapi syaratnya kita dah buat lah tajuk-tajuk ni. Kita design dulu, kita buat dulu. Kita buat satu baris lajur pertama ni address. Lepas tu kita design dulu. Lajur kedua name. Macam tu. Lepas tu dalam ni barulah kita boleh copy paste. Tapi mungkin akan formatnya lari sikit lah. Dah berat pula. Formatnya akan lari lah. Dia tak masuk betul-betul dalam kita punya database ni. Kita punya pangkalan data. Tapi kita akan edit lah selepas kita. Yang penting kita tak perlu type satu persatu kan. Okay. Seterusnya GIS data sources ni saya tanya tadi, tanya Afiq, kat mana kita nak dapatkan data-data kan? Kalau data tentang kes denggi, kat mana? Data kes denggi. Siapa boleh jawab? Ni senang kan? Kes denggi. Kat hospital lah kan? Tadi Afiq. Afiq jawab. Okay, Daniel, kalau sekitar kat mana? Jabatan alam sekitar lah, kan? Jabatan sekitar. Ataupun kalau di Shah Alam, saya rasa dekatlah dengan USUK tu. Kalau di Sabak Bernam ni, mungkin kita akan buat aduan di Majlis Daerah lah. Majlis daerah tu dia akan ada unit alam sekitar. So
nanti kita buat jadual dekat situ. Jadi kita pun boleh dapatkan data aduan-aduan tu daripada situ. Jadi kita boleh gunakanlah semua data-data tu. Sudah pastinya data tu semua tepat kan? Sebab orang yang buat aduan tu takkan nak menipu kan? Okey. Kemudian seterusnya, kat mana kita dapat tadi digital data, kita beli terus ya, yang telah digitalkan, yang dah ada dalam soft copy ya, dalam ya. Hilang. Wajihah Puan. Baru masuk. Kenapa? Siapa Wajihah. tu? Wajihah Puan, Oh, Wajihah. baru masuk. Wajihah. Ya, Wajihah, Puan. dia tadi nama awak ada tapi internet lain tak elok dah ya? Nama awak dia tak ada je. Ya. Okey, tak apa. Okeylah, tak apalah. So kita sambung sikit lagi sebelum saya nak ambil kehadiran ya. KJS data, kat mana kita boleh beli daripada peta ataupun pelan, tadi saya dah sebut kan. Peta ni macam-macam peta lah ya. Ada peta topografi, ada peta bandar, ada peta pelancongan. Kalau awak nak buat tentang kes-kes pencemaran yang telah diadu oleh kawasan, oleh penduduk persekitaran Sabak Benam, kes-kes alam sekitar yang pernah dibuat aduan. Jadi kita kena beli peta lah, peta Sabak Benam ya. Kemudian ataupun kita kena beli pelan ke ya. Kemudian kita kena cari pula data daripada pejabat tanah ataupun majlis daerah ya, untuk kita kena pasti data-datanya berapa orang yang dah buat aduan. Yang menunjukkan kawasan mana yang paling banyak tercemar. Itulah hasil akhir analisis kita. Hasil akhir kita. Memang kita came out dengan peta. Biasanya kita akan, produk kita, output kita ialah peta di dalam JS ni. Selain daripada peta, kita boleh juga hasilkan analisis apa semualah. Tapi bergantung kepada JS data sources kita. Kalau lagi banyak data sources, sumber-sumber data, lagi banyaklah kita punya outcome tu. Lagi banyak kita punya output. Lagi banyak jenis-jenis peta yang kita boleh hasilkan. Kalau kita tak cukup duit, kita hanya harapkan data daripada majlis daerah saja, yang kita boleh hasilkan pun sikit. Macam itulah ya. Dia konsep dia ialah konsep dia in and out ya, garbage in and garbage out. So lagi banyak kita garbage, maksudnya bukan sampai, lagi banyak kita kumpulkan dalam di komputer kita ni, di pendrive kita ke, di iCloud kita ke, di GD kita ke, Google Drive ke, lagi banyak data kita kumpul, lagi banyak kita boleh applykan untuk tajuk-tajuk peta kita boleh pelbagaikan. Bukan setakat kita nak tentukan lokasi kawasan pencemaran air yang tahap teruk, kawasan pencemaran air yang tahap sederhana. Bukan setakat itu saja. Malah kita boleh buat pelbagai jenis analisis. Dia bergantung pada data ya. Sebab tu saya kata berulang kali daripada pagi tadi, data tu sangat penting, dan data adalah satu komponen yang sangat mahal. Kerana kita nak mengumpul data tu sangat susah. Ataupun kaedah dia untuk menangkap, untuk mencerak data tu sangat canggih tetapi sangat mahal. Macam itulah ya. Interview ni macam saya kata tadi, bancian kan, pergi ke rumah-rumah. Macam masa sebelum COVID lah. Lain COVID ni kan kita terus apa tu, online kan, banci online tu, e-census apa ke, kita masuk website e-census tu, lepas tu kita isilah. Ada siapa yang tak dibanci lagi? Saya nak buat kajian sikit. Daniel dah dibanci? Daniel? Dah masuk dah e-census? Daniel ada? Daniel ada? Ashika tadi tak boleh buka. Daniel, awak dah dibanci dah? Dah masuk dah website ke ada orang datang rumah buat bancian? Orang datang rumah hari tu. Ya?
Dia datang rumah? Ya. Ya. Datang rumah. Datang rumah ke awak buka laman web? Buat bancian dalam laman web e-census? Yang mana satu Daniel? Daniel? Tak tahu kan. Yang mana satu? Datang rumah ke ataupun awak buka website e-census? Itu. E-census. Oh, yalah sebab kan macam hujung tahun lepas pun dah mula kan COVID ni semua. Dia sekejap je masa bulan 8 macam tu sampai bulan 10 dah mula dah, kes dah mula naik dah. Jadi mula daripada tarikh tu memang kita buat bancian daripada e-census lah, ya. Okey. So itu kita buat temu ramah, lepas tu paper file. Kita dapatkan file-file yang berbentuk hard copy. Lepas tu kita buat kerja ukur. Macam awak buat kerja ukur dulu belajar survey kan dengan Cik Saiful. Kerja ukur aras, ambil data ukur aras, ambil data ukur terabas, ambil bearing jarak, kan? Kemudian ambil ukur kompas, ambil ukur lengkung. Ada buat ukur lengkung dulu? Ukur lengkung? Tak ada kan? Tak sampai ukur lengkung kan? Lepas tu ada ukur lengkung? Buat ya? Ukur lengkung dengan ukur starting out. Ada buat? Tak ada buat. Nurin Atira. Oh tak ada. Yalah, sibuk awak memang sampai ni je, ukur kompas, ukur level fotogrametri. Macam ni lah caranya. Foto udara. Foto udara, jabatan ukur dia akan beli helikopter macam ni, dia taklah besar sangat. Helikopter kecil je. Dia tak macam helikopter macam askar tu kan, foto udara tu askar Regimen Askar Diraja, RAMD ke apa semua. Dia helikopter kecil je, kemudian dia akan terbang di udara dalam ketinggian tertentu lah. Dia tidak boleh terlalu tinggi kerana dia adalah pesawat ringan kan. Dia dalam ketinggian yang rendah juga dan dia akan tangkaplah gambar. Dia akan tangkap gambar. Kemudian dia akan balik ke pejabat dan dia akan proses gambar tu. Dia akan betulkan apa semua yang mana gambar sengit-sengit, barulah dia akan jual lah kepada pengguna-pengguna data ni. Siapa-siapa yang mementingkan, yang ingin membuat pangkalan data JS kita. Okey. Ni saya kata JS data quality. Ni yang saya kata tadi. Quality yang perlu dijaga, ya. Apabila kita mengumpul data, mengumpul maklumat, pertamanya adalah mesti misconceptual data from JS high quality is because JS use latest technology. Kemudian quality of JS information depend on quality of data. Conventional method users can decide that for their own. Ini ialah teori dia. Kemudian ni accuracy. Ni lah ketepatan. Accuracy ialah ketepatan. Precision ialah kejituan. Ya. Jadi di data-data GIS ni dia pentingkan, dia bukan sahaja ketepatan. Dia ketepatan ni dia macam ni. Saya kata okey, jumpa pukul 10. Jumpa tadi kan kita mula pukul 2.00 sharp. Kan saya tulis dekat dalam chatting. Chatting space tu kan. Saya tulis 2.00 PM sharp. So itu baru accuracy. So kalau saya kata saya akan tulis secara lebih precise, ya, ataupun precision, so saya akan letakkan 2.00 minit dan 00 saat. Jadi saya akan type macam itulah. 2.00 untuk minit dan saya tambah lagi 2 lagi 00 untuk menunjukkan saat. Jadi saya akan type kosongnya 4 kali. Boleh faham? 2.00 jadi kosongnya 4 kali. Jadi itu kita panggil sebagai precision, ya, ataupun precise.
Kan beza kan accuracy dengan precise. Jadi di GIS punya data ni dia mementingkan dua-dua ni. Dia ada masanya perlukan accuracy dan lebih banyak masanya dia perlukan precision, terutama sekali data-data ukur aras, data-data image satelit, data-data image foto udara yang tadi saya kata naik helikopter pesawat ringan tu kan. Itu semua kena precise ya. Jadi saya sharekan slide PowerPoint lagi semula. Semua nampak ya? Okey? Nampak ya? Nampak pun. Nampak. Nampak ya Puan? Salini ada Salini? Salini nampak? Salini. Okey, alhamdulillah nampak. Okey, so kita sambung. Okey. Jadi saya berhenti sekejap, saya tak tahu internet saya tiba-tiba. Tapi dia kat sini memang macam mendung ni. Mendung kejap hujan, kejap mendung. Macam ni lah internet. Okey, accuracy tadi. Accuracy saya bagi contoh tadi, kalau saya kata kita jumpa petang ni pukul 2.00 sharp. Itu accuracy lah. Kalau precision tu saya letak 2.00. Kosong jadi 4 kerana kosong yang 2 yang pertama tu untuk minit dan kosong yang 2 yang terakhir tu ialah untuk saat. Jadi macam itulah maksud dia ya. Kemudian error ialah kesilapan ataupun ralat bahasa GIS ni ya. RALAT ralat error ya. Okey, so itu ralat. Kemudian seterusnya GIS storage. Saya nak go through laju sikit sebab kejap lagi kita saya nak tunjuk video application semua. Data input, query input, information retrieval, output. Ini cara GIS tu menyimpan ya, menyimpan data dan juga mengurus. So management mengurus, storage ni menyimpan. So data input tu kita masukkan data dalam kita punya komputer tu. Kan dalam kita punya QGIS tu ni. Kan kita guna software nama software kita apa? Quantum ya. Quantum GIS dan nama tadi kita punya software. Jadi kita key in lah, kita lukis jalan, sungai apa semua dah siap lukis. Lepas tu kita letak panjangnya, apa nama jalannya semua dah siap-siap. Lepas tu barulah kita buat query input. Kita buat pertanyaan lah. Dengan data yang kita ada tu kita boleh buat pertanyaan. Dia ada menu-menu dia dalam Precision tu. Kita boleh pilih menu query. Query tu maksudnya pertanyaan. Kalau kita nak tanya, okey jalan manakah yang paling hampir dengan Pisces? So dia ada lah menu dia buat. Kita boleh tanya. Itu pun sebahagian daripada simple analysis ya. Maksudnya simple analysis dan juga basic analysis yang kita boleh buat. Kalau kita tak ada data yang banyak, tak ada duit nak beli image satelit, tak ada duit nak pergi beli image foto udara, kita boleh juga buat query analysis ya. Query analysis ni sangat simple lah ya. Jadi saya tak boleh nak tunjuk kerana dia memang ada di dalam, dia memerlukan ada data, kemudian data tu mesti ada, kita mesti buat dan kita mesti display dia dalam bentuk hasil query tu. Okey. Kemudian kita mesti ada position ya dalam kita punya bank data tu. Kita panggil database management system ni di BMS ni sebagai bank data ya. Kalau bank duit, awak tahu bank duit? Bank duit Malaysia kat mana? Bank negara lah. Kan? Tu semua bank negara tu bank duit kita lah. Kalau bank-bank yang lain, Maybank, RHB. Jadi apa yang ada dalam bank tu? Duit lah kan? Tapi kalau data, kita panggil bank data. Bank data tu biasanya disimpan dalam server. Server tu dia macam awak nampak ada, dia macam ada kotak-kotak. Dia bukan kotak, macam ada, kalau awak biasa nampak server kan, macam modem. Modem tu kalau kita nak lajukan internet kita kan. Server ni dia macam tempat simpanan lah ya. Simpanan data dalam bentuk chip-chip, dalam bentuk hard disk ya. Macam awak punya external hard disk. Ada siapa yang kat sini ada external hard disk? Fiona ada external hard disk?
Kan awak kan biasa Apa tu? download external hard disk. Ada pernah nampak, pernah beli? Ada pernah nampak ke, pernah dengar? Ada kan? Fiona? Tak ada. Tapi awak tahulah external hard disk tu macam mana rupa dia? Apa? Tahu kan? Semua budak-budak zaman moden ni mesti tahu semua external hard disk. Okay, so rupa dia macam tu lah. External hard disk tu cuma dibuat dalam bentuk banyak external hard disk tu, disusun. So kita panggil dia server lah. Ya? So itu kita panggil sebagai bank data kita. Server tu macam bank data lah. Ataupun DBMS, Database Management System. Sistem pengurusan pangkalan data, bahasa Melayu dia. Ya? Sistem pengurusan pangkalan data. Ni yang saya sebut ni semua translate lah bahasa Melayunya. Ya? Data input, kemasukan data, query input untuk pertanyaan, lepas tu information retrieval. Ni bagaimana kita mengubah data yang kita collect tadi, yang kita kumpul tadi, untuk kita outputkan dia dalam bentuk peta, macam saya terangkan tadi lah. Okay. Seterusnya di BMS, ni lah yang saya kata tadi. Nampak dia punya bank data tu ada apa? Macam-macam kan? Ada administrative boundaries, ada sempadan pentadbiran, ada lapisan jalan raya, ada lapisan public apa tu? Infrastructure. Kemudian ada lapisan industrial area, kawasan industri, ada lapisan sungai, ada lapisan selain daripada sungai, kawasan berair, tadahan air, kolam takungan ke, tasik ke apa semua. Kemudian ada sensitivity, bird sensitivity index, ada fish untuk tujuan perikanan lah. Kalau perikanan dia ambil lah ni fish sensitivity index, reptilia. Ni maksudnya untuk kegunaan jabatan apa tu? Shoreline tu garis pantai, ada garis pantai, ada burung, ya. Indeks yang lain. Ni kegunaan jabatan penelitian saya rasa, ataupun jabatan perhutanan. Dia tengoklah jabatan mana yang develop, yang nak bangunkan kita punya JS tu. Kalau dia asalnya daripada jabatan pertanian, so data dia dalam tu ada banyak lah. Mungkin dia akan tulis kat situ forest reserve, forestry boundaries, rizat-rizat hutan, sepadan-sepadan hutan, yang berkaitan dengan hutan lah. Itu maksudnya berlaku longgokan. Longgokan tu bukannya macam kita longgok tapi kita tak susun, tak. Dia susunnya macam ni lah, cantik macam ni kan, layer by layer. Kerana JS ni dia menggunakan konsep penyimpanan di BMS secara layer by layer, lapisan demi lapisan, ya. Layer by layer tu ialah lapisan demi lapisan. Macam ni lah. Kalau lagi banyak lapisan-lapisan yang kita nak lapiskan, so lagi besar lah external hard disk yang kita perlukan. Lagi banyak lah kosnya kan, kita nak beli lagi server. Jadi kalau misalnya kata kita ni banyak membeli data, kita beli sana beli sini, tapi kita kedekut sikit nak beli kita punya external hard disk. Jadi nanti di BMS ni tak menjamin satu output yang bagus lah. Kerana kita banyak longgok-longgokkan dalam satu external hard disk. Jadi akhirnya nanti jam, akhirnya kita tak boleh guna data tu. Data tu akan jadi korup. Dia macam orang hijack lah, jacking. Macam ada orang macam sabotage ke apa, macam tu lah lebih kurang jadinya. Tapi bukannya orang lain yang sabotage, diri kita sendiri kadang. Kita terlalu banyak sangat data kan. Tapi kebanyakannya tak jadi macam tu. Dalam kes di BMS JS ni, kebanyakannya kes-kes yang berlaku ialah kekurangan data. Kekurangan data bila dah kurang, dapat sana, nak minta sana susah, minta sini susah, nak minta sana mahal, minta sini mahal. Jadi dia create lah data sendiri, ambil daripada Google, top up. Jadi itu yang sebenarnya mencemarkan sikit kualiti JS data kita. Jadi kaedah
kata the way of the works yang macam tu tak boleh lah diamalkan. Dia tak ada precision dan juga accuracy yang tinggi. Dia tak boleh diamalkan macam tu. Ya. Okey. Kemudian yang ni merging. Merging ni dia gabung. Ni kalau kita buat amali tu, kita boleh lah. Saya tu boleh tunjukkan. Ni contohlah merging. Macam mana ini hitam ni contohnya kawasan perumahan Air Manis. Yang bawah ni kawasan perumahan Taman Baiduri. Ni taman-taman yang lain pula. Jadi kita nak tengok semua, kita gabungkan lah. Mula kita dapat keluasan semula. Keluasan semula secara keseluruhan. Kalau kita nak crop pun, kita nak kurangkan daripada merge ni, kita nak separate kan, tu pun kita boleh buat. Ada menu-menu ni dah disediakan. Cumanya menu ni kadang dia tak akan apply, dia tak akan berfungsi. Kita punya software canggih apa semua kita beli, berlesen apa semua, tapi datanya kosong, so tak akan menjadilah, ya. Macam useless lah, ya, tak berguna. Okay, so ini yang ni crop, ni daripada besar-besar tadi. Ni kalau kita kan merge tu, bahasa Inggeris ni merging, bahasa Melayu gabung lah. Ini merge, lepas tu yang ni kita merge tadi 3 layer. Layer ni 1, layer 2, layer 3. So jadi dah satu layer yang baru. Kita namakanlah dia keseluruhan ataupun all. Konsep ni sama macam awak crop gambar-gambar atau video-video awak tu kan, awak crop. Macam tu lah. So jadilah yang ni dia nak kawasan kadastra, kawasan perumahan yang berhampiran dengan sungai untuk kita menentukan kawasan yang berisiko tinggi untuk berlaku banjir, ya. Catchment area. Yang ni pun banjir pun termasuk dalam bidang awak juga kan, dalam sekitar. Jadi awak boleh buat kajian tentang ni jugalah, ya, untuk menentukan kawasan mana yang berisiko tinggi untuk banjir, kampung mana, pieces ni macam mana, ada berisiko tinggi tak untuk banjir. So kita sambung ya. Okay, so tadi clipping tadi dia macam konsep dia macam crop ya, crop. Semua orang pernah buat crop kan? Crop tu senang je kan, potong-potong yang mana yang kita tak nak kan. Macam gambar kita sengit-sengit ke apa ke. Kita tampar-tampar gambar kita jadi cantik kan. Kan ada kan software macam tu dalam handphone awak tu, apps. Kalau software dalam handphone tu kita panggil apps kan, application. Okay, lepas tu kita terus pergi pada relationship in database management. One-to-one relationship, at most one chief and a chief is ni contoh, ni hubungan dia. Hubungan di dalam ni cara ni sebenarnya bukannya awak yang bekerja, bukannya awak yang key in. Ni sebenarnya bank data tadi tu, macam mana mereka menyusun atau file-file tadi tu. Jadi sebenarnya benda ni awak tak nampak lah, sebab ini berlaku di dalam komputer awak, lepas tu di dalam hard disk awak yang saya kata tadi, server tadi tu. Jadi bagaimana mereka menyusun sistem yang manusia dah design ni, dah bina menggunakan nama perisian ni, Quantum.js. Mereka membahagikan kepada 3 one-to-one relationship. Maksudnya bila ada data tu mempunyai contoh yang saya bagi contoh ni lah, at most one chief and the chief is a head at most one division. Maksudnya seorang ketua chief dipunyai oleh seorang ketua jabatan. Maksudnya ketua jabatan tadi mempunyai seorang saja ketua chief. Dia tak boleh menjadi 2 ketua chief. Ketua jabatan pun ada seorang je, dia tak boleh ada 2 ketua jabatan.
Kerana ketua jabatan tu dia mewakili satu kumpulan manusia yang besar. Contohnya dalam 100 orang mewakili 100 orang ada ketua seorang. Mungkin ketua tu akan ada dua tapi namanya bukan ketua, tapi dia akan menjadi penolong ketua, kan? Jadi one to one ni konsep dia seperti satu ketua jabatan mempunyai satu ketua chief. Jadi ketua unit chief tadi, saya kata chief tu semua ada chef lah, chef dia ada chef tukang masak tu ada 10, jadi dia akan lantiklah seorang di kalangan mereka ni yang paling senior, yang paling pakar. Jadi apa-apa meeting apa semua, yang ketua ni akan jumpa kepada ketua jabatan. Ketua bertemu ketua. Jadi dia yang kedua, one to many. Satu division ada ramai staff dan staff dimiliki oleh satu jabatan. One to many. One tu maksudnya satu jabatan, di bawah satu jabatan tu ada 100 orang. Macam kelas kita ni lah. Di DAS 5A DAS 5A mempunyai satu PA dan di bawah satu PA tu ada 30 orang pelajar, anak PA. Itu one to many relationship. Ya. Jadi kita akan simpan file dia, PA nama dia Cik Saiful Hadi. Nanti kalau kita tak nak gunakan nama PA, tak nak tahu siapa anak PA dia, kita tutup lah. Kita hanya tengok nama Cik Saiful saja. Tetapi yang nama anak PA tu kita tak perlu tengok. Kalau kita perlukan, barulah kita buka. Kita double klik nama anak PA, so barulah keluar nama awak semua 30 orang. Okay, so itu one to many relationship. Dan lagi satu yang terakhir adalah many to many relationship. An employee may be assigned to many projects and the project may have many employees assigned to it. Okay. Setiap pekerja mempunyai banyak projek, ya. Semua orang pekerja mempunyai banyak projek-projek ataupun kerja-kerja yang perlu diselesaikan, dan satu projek juga mempunyai ramai pekerja yang menyumbang untuk menjayakan projek itu. Okay. Setiap pekerja tu dah ramai kan, macam awak 30 orang dah ramai dah. Mempunyai banyak assignment yang nak kena diselesaikan. Ada subjek ni ambil berapa subjek sem ni? 6, 7. Suzila ada? Suzila ambil berapa subjek sem ni? 7. Saidah ada? Saidah ada? Ada. Saidah ambil berapa subjek sem ni? 7. 7. 7. Orang 7 saya 8. Jadi 7. Jadi sesuailah untuk subjek ni masuk dalam kelas many to many relationship, ya. Mempunyai kelas DAS 5A ni mempunyai 30 orang pelajar, di mana 30 orang pelajar tu mempunyai mengambil subjek sebanyak 7, ya. 7 subjek tu ada berbagai jenis assignment, ya, yang perlu awak siapkan. Macam itulah maksudnya many to many, ya. So ini contoh one to one relationship di dalam kita punya software. Manila Police Department, ni satu inilah jabatan polis Manila, ya, mempunyai mempunyai satu file. Manila ni dia ada nombor dia, nombor hujung dia sama 032 yang sini. Lepas tu HRID ni sama. Dia one to one relationship ni, dia sekurang-kurangnya mempunyai satu ID yang sama. ID dia HS, awak tengok kat atas ni HS ID, yang dia ni pun ada HS ID yang sama. Yang map location ni kat sini tak ada kan, yang file heritage site ni, yang map ID pun dia tak ada. Jadi sekurang-kurangnya dia ada satu HRID. Jadi bila ada satu HRID, boleh panggil dia sebagai one to one relationship, ya.
di dalam software ni lah, ya. Kalau tak ada yang sama, maksudnya kita tak boleh panggil sebagai one to one relationship. Mungkin kita akan panggil sebagai one to many seterusnya. One to one memang kena ada satu tajuk laju ni, tajuk laju HSID, dan untuk file maps satu file heritage underscore site. Dia ada HRID juga. Lagi satu untuk file maps MAPS ni dia juga ada HRID. Barulah kita boleh panggil sebagai wujudnya hubungan one to one relationship, ya. Okey, seterusnya ini dia sama juga tadi. Mesti ada tajuk laju yang sama iaitu HSID, dan kat sini pun mesti ada HSID. Yang dua ni bolehlah lain. Yang kat sini foto ID dengan foto LC. Yang kat sini common name dan juga type ID. Tetapi ibunya, one-nya ialah Woleso Building. Tetapi anak dia yang many tu kita panggil sebagai anak lah, menghasilkan 3 anak. Di dalam file Woleso Building mempunyai 3 nama file yang lain. Jadi kita kena tahulah semua file-file ni semua. Jadi dia akan select lah dengan warna kuning ni. Cara dia select bila kita tanya query tadi, so dia akan memberitahu jawapan kita dengan berwarna kuning. Okay. Okay, so ini one to many, one to one. Okay. Seterusnya database usage. Kan tadi kita dah collect data semua, dah pergi ke jabatan kerajaan, dah pergi swasta, dah pergi ke Johor, apa semua. Jadi apa gunanya data-data ni semua? Jadi kita dah guna, dah biji, dah scan apa semua, import, dah key in secara manual. Kemudian kita simpan, kita design, ya. Kemudian kita lakukan editing, ya. Yang mana yang data-data yang tahun-tahun lepas kita tak nak, kita tukar dengan data tahun ni, kita edit lah. Kemudian kita paparkan, ya, kita display, paparkan. Puan, suara Puan tak dengar. Suara Puan tak ada. Puan jemaah, suara Puan tak ada. Okay, sekarang boleh dengar? Boleh dengar Puan, boleh dengar. Itulah. Itu dibawa oleh angin yang lalu. Okay, kalau tak dengar je suara saya, minta Cik Nur beritahulah, ya. Kalau saya syok sangat bercakap, terus cakap je. Saya tengah mencatat ni tiba-tiba hilang suara. Saya pun tiba-tiba tak faham nanti Puan. Tiba-tiba lost. Itulah sebab Sungai Besar ni mendung. Dia kejap hujan, mendung. Tu kena kacau juga kan diorang ni. Okay, ni semua database. Kegunaan database. Lepas tu ni lebih kurang sama macam tadi lah. Cuma saya buat bentuk dalam flowchart macam ni. Okay, kemudian ni spatial analysis. Ni dah lebih spatial analysis. Geospatial analysis, apa beza geospatial analysis dengan spatial analysis? Kalau spatial ni dia macam tidak terlalu banyak lah bank data dia tu dengan data-data. Layer nama kampung, layer nama taman. Tapi kalau geospatial ni mungkin boleh jadi pelbagai jenis lagi. Mungkin kalau spatial ada 10 layer, geospatial ni mungkin boleh jadi 20 layer. Jadi lagi banyak data yang dikumpulkan dalam kita punya database, lagi baguslah nanti output yang kita akan hasilkan. Jadi nanti kalau kita keluarkan peta, so nanti peta kita tu ada berbagai jenis maklumat lah. Berbagai jenis warna,
warna untuk ni untuk apa, macam catchment area tadi kan yang saya kata kawasan yang berisiko tinggi untuk banjir. Jadi selain daripada risiko tinggi untuk banjir, kita boleh letakkan peta-peta yang lain untuk kita lapis-lapiskan. Layer-layer tu maksudnya lapis ya. Yang bukannya kek lapis je. Tapi GIS database pun kita panggil sebagai lapisan-lapisan data. Siapa yang tak tahu kek lapis? Ni saya tak. Kita kembali kepada yang asal ya. Spatial analysis tak boleh ni sebab dah nak umpat. Kita mesti serius. Okay, measuring and interpreting the parts. Inilah maksudnya tadi. Social factor, biodiversity, engineering, land use, environmental, consideration. Ini saya kata tadi layer by layer. Barulah menghasilkan ni peta kita macam ni lah maklumat dia. Maklumat sungai dengan kedalamannya yang tertentu, maklumat berapa bilangan perindustrian, kilang-kilang, bangunan, pencakar langit yang dibina, apa namanya bangunan pencakar langit ni, semua kita boleh klik saja di bangunan tu, so dia akan memberikan information, maklumat. Itulah dia punya orang kata powerful of GIS ya, ataupun GIS using ya. Kemudian ni pun sama, ni homes, school district, daerah-daerah, jalan, lepas tu ni kod-kod, postcode ya, negeri, lepas tu negara. Lepas tu daripada semua layer-layer ni, data-data ni, data-data rumah, data-data daerah-daerah sekolah, data-data nama jalan, lebar jalan, kriteria jalan, jalan persekutuan ke, jalan lebuh raya ke, lepas tu alamat postcode, lepas tu bandar dia, kemudian negeri ataupun negara. So menghasilkan jadi peta ni bila kita klik, kita tak akan nampak yang layer-layer ni. Kerana layer ni disorokkan di dalam server kita, di dalam komputer kita, dalam otak-otak hard disk kita kan, disk laptop kita apa semua. Jadi yang kita nampak hanya ni paparannya, peta ni. Simbol-simbol ni kita boleh buat. Kita ambil lah daripada Photoshop ke, daripada image Google ke, kita boleh tampal je kat sini. Simbol tu senang, cuma yang susahnya data. Data ketinggian bangunan ni berapa, siapa owner dia bangunan ni, kelebaran sungai ni berapa, kena pergi ke Jabatan Pengairan dan Saliran untuk dapatkan data tu. Kita tak boleh tanya Google 100%, macam saya kata tadi. Google, data Google ataupun Wikipedia dalam GIS tidak ada iktiraf ya, ataupun tidak valid. Tapi kenyataannya sekarang ni saya lihat perkembangan yang terkini memang kadang-kadang ada jugalah yang tapi kita boleh detect sebenarnya. Kalau yang biasa gunakan data GIS apa semua, kita boleh detect. Kita boleh detect dengan cara ni, kita pergi on the site ya, kita pergi on the ground, kita pergi ke jabatan kerajaan tu, kita pergi ke swasta, kita boleh detect lah adakah benar maklumat yang ni kita perolehi daripada orang ni melalui Google apa semua. Kita boleh detect macam tu ya. Tapi GIS data ni memang sangat mahal. Disebabkan mahal kerana apa? Kita kena jaga kualiti dia, accuracy dia dan juga precision dia, ketepatan dan juga kejituan. Ini untuk menghasilkan peta tematik ya. Peta tematik ni dia lebih kurang macam peta jalan. Peta jalan lah bahasa mudahnya ya. Kan kalau kita nak melancong mana-mana, nak pergi KL, kita tak payah pergi jauh-jauh lah kan. Pergi KL ke ataupun awak first time dulu datang PCs kan, mesti awak nak tahu peta-petanya kat mana library kan. Jadi itulah peta tematik tu. Peta lokasi pun boleh, peta jalan pun boleh masuk tematik ni ya. So apa yang kita perlu ada, data apa untuk menghasilkan peta tematik ni? Perlu ada data kampung-kampung, nama taman, nama jalan, nama lorong kecil pun kena ambil ya. Kena kumpul, kemudian nama-nama pemuka yang berair,
kolam-kolam Pisces, kolam-kolam takungan, laut, Selat Melaka, semua. Dan guna tanah, bagaimana persekitaran Pisces ni penduduknya menggunakan tanah yang ada untuk peladangan. Kan kita selalu tengok kan, sekeliling Pisces tu banyak ramai orang kampung menggunakan tanah mereka untuk mengembala lembu. Ada on the way jalan nak ke Pisces tu kan, ada padang ragut sikit, adalah beberapa ekor lembu diletakkan di situ untuk meragut rumput tu. Kemudian lebihnya kepada orang sewa kan, buat kedai macam dekat Kampung Baru Air Tawar, Tanah Lesen semua tu. Lepas tu soil jenis tanah jenis tanah. Tanah dia tanah apa? Tanah gambut ke, tanah laterit ke. Macam di Pisces tu lebih kepada tanah gambut lah sesuai untuk tanaman kontan, kelapa sawit. Dan juga dia mesti ada ketinggian. Ketinggian tu kita boleh ambil lah daripada kita buat kerja ukur arah sendiri. Kerja ukur arah sendiri. Kita ambil lah level-level setiap 100 meter ambil level, 100 meter ambil level. Nanti kita boleh lah buat kontur. Kontur tu kita masukkan lah menjadi elevation. Elevation ni kontur dia. So ini untuk cara menghasilkan peta jalan. Nampak? Untuk menghasilkan peta jalan ni memerlukan banyak layer. Ada berapa ni? 2, 4, 6. Itu minimum lah. Kalau nak peta jalan kita lagi cantik, kita tambah lagi layer lain. Okey, seterusnya query dan analisis. Ni dah tadi saya kata data dia, ni Selangor, ada Sabak Benam, ni daerah-daerah dia, Hulu Selangor, Pulau Selangor. Kemudian mukim dia ada berapa, mukim dia ada 8 ke. Kemudian population, lepas tu ada distrik mukim. Okey, so ni kita dah, ni data kita. Data kita macam ni lah, layer by layer. Ada layer negeri, ada layer mukim, ada layer populasi penduduk, ada layer daerah. Kemudian kita bufferkan 5 km dari setiap daerah. Contohnya daerah nombor 1 ni, Hulu Selangor, nombor 3 Hulu Selangor. Setiap daerah ni kita bufferkan, kita bulat-bulatkan. Kita bufferkan sejauh 5 km radius. Kemudian kita akan tahulah penduduk 5 km radius daripada Sabak Benam berapa orang jumlahnya. Jadi kita akan kira yang mana yang masuk dalam bulatan-bulatan ni. So kita akan kira lah, dapat kena pasti berapa bilangan yang setiap bulatan ni. Bulatan nombor 3 ni Hulu Selangor, berapa bilangan dia? 5 km radius. Kalau kita tak nak 5, kita nak 10 km, kita besarkanlah buffer tu. So nanti bila buffer tu kita akan buat clipping. Macam tadi kan saya tunjuk tu clipping. Jadi clipping. Macam ni kan. Clipping kita nak mungkin Hulu Selangor saja. Kita nak tahu jumlah penduduk dia. So kita clip lah. Clip. So dia akan berilah berapa jumlah penduduk kita. Tapi dengan syarat jangan dilupa. Mestilah ada jumlah penduduk yang tepat pada setiap negeri. Kalau dapat data penduduknya kurang tepat, tak sahih, ambil daripada Wikipedia, Google. So nanti hasilnya pun tak sahih lah. Tak boleh dijual data ni. Kerana nanti ramai orang tak percaya. Okey, setakat ni ada soalan ke? Tak ada ya harapannya. Cik Anwar je lah soalan. Cik Anwar tak apa, dia simpan lagi soalan tu nanti. Dalam WhatsApp pun dia boleh tanya. Okey. Ni GIS application. Dah nak habis dah ni. Seronok tak? Seronok ke? Tika seronok? Seronok. Dengar ke suara saya? Tika? Dengar. Tika? Seronok. Amirul Ashraf ada. Amirul Ashraf tak ada. No Fakira? Fakira ada? Fakira?
kira ada. Okey. So nak habis dah ni, kita dah sampai slide yang 46. Slide saya ada 53 je. Okey. So kita pergi application lah ya. JS application. Ada banyak multiple disiplin ya. Multiple disiplin untuk JS application kita. Ada pertanian, arkeologi, architecture, perniagaan, sains komputer, sains alam sekitar, kejuruteraan awam, kewartawanan ya. Ni sains ketenteraan, kemudian management natural resources, pengurusan sumber jadi, bidang geografi, geologi, meteorologi, kaji cuaca, oceanography kajian tentang lautan ya. Landscape, arkitek landscape, ni penguatkuasaan undang-undang, kesihatan awam, sejarah, sosiologi, urban planning. Paling banyak ni ialah macam ni lah yang paling banyak guna, urban planning, lepas tu engineering, lepas tu environmental science, macam awak ni. Sebab tu macam semalam pun saya ada interview pelajar sedang LI juga. Dia pun sini awak jugalah, pelajar DAS ni. Memang saya dapati syarikat beliau pun ada menggunakan software JS. Betul yang macam tahun lepas saya ada pernah pergi ke syarikat untuk observe. Memang bos dia kata memang syarikat dia pun memang dah lama menggunakan aplikasi JS ni. Mereka ada satu unit JS yang kecil. Jadi saya fikir bersesuaian lah dengan kursus yang kita buat hari ni supaya mendedahkan awak, kerana macam yang Cik Khairul kata pagi tadi, memang untuk semester akan datang, silibus baru, kod baru, memang akan ada satu subjek JS ni. Tapi mungkin awak tak berpeluang, tapi alhamdulillah saya sempat jugalah sharing knowledge saya bersama dengan awak ya, supaya memberi pendarahan awal, supaya awak dah maklum, dah faham, dah pernah dengar apa itu JS. Kalau nak buat JS tu, nak developkan, nak bangunkan JS tu, mungkin salah satu benda yang mengambil masa, sebab awak kena faham konsep apa semua macam saya kan. Saya pun masih lagi belajar. Jadi sekurang-kurangnya awak tahulah apa aplikasi dia, apa kegunaan dia kan. Bagaimana cara JS ni disimpan datanya, apa keperluan JS data ni, kena ada apa, kena ada komputer apa semua ya. Ada banyak bidang di Malaysia ni. Ni saya cerita ni di Malaysia ya. Kalau di luar negara lagi lah banyak kan. Space engineering, macam di India kan, dia lebih kepada space engineering. Maksudnya kejuruteraan angkasa. Mereka memang pakar bahagian kejuruteraan angkasa. Selain daripada negara-negara barat, negara India pun walaupun macam tu awak lihat, tapi dia memang hebat dari segi membina satelitnya, melancarkan satelit. Okey. Dah mula. Kalau tak dengar je beritahu ya. Biasalah kan. Itulah Cik Anwar kata, hilang daripada radar. Okey, tadi saya kata tadi yang saya sebut ni dalam slide ni ialah di Malaysia ya. Di Malaysia ni kalau agriculture macam saya dah sebut pagi tadi tentang sejarah kan. Sejarah JS di Malaysia. Agriculture memang yang antara yang utama lah, yang pertama, yang paling awal ya, menggunakan aplikasi JS ni melalui Jabatan Ukur yang mempelopori dan pergi ke Jabatan Pertanian. Seterusnya barulah pergi ke Jabatan Perancang Bandar ya, macam negeri itu. Yang last tu macam apa? Memetakan laut ya, memetakan paramuka laut. Sebab kita biasanya kalau JS ni kita diletakkan di unit macam oceanography,
di ladang tu Puan, terus Puan suara balik. Puan buffering. Puan tak dengar suara Puan. Puan tak dengar. okey. Testing. Dengar? Okey, Tak ada, ada Puan. Puan. Okey. Okey. Okey, jelas. Itulah. Dia pagi tadi macam okey ni bila petang macam ni pula. Itulah. Kita buang masa. So kita pergi ke video dulu ya. Ni saya nak tunjuk tentang bagaimana agriculture tadi. Agriculture. Macam mana kita boleh gunakan GIS untuk menguruskan ladang. Kita boleh tentukan ladang mana yang perlu yang mempunyai banyak yang perlu dibaja. Sebab kita boleh detect kalau ladang kelapa sawit contohnya kualiti kehijauan dahan-dahan kelapa sawit tu, kalau dia kurang kualiti kita boleh ukur melalui imej satelit ke foto udara ke, kita boleh nampak lah warna hijau dia tu makin kurang. So kita boleh detect kawasan ladang tu kena segera diracun contohnya macam tu. Tapi biasanya ini untuk kawasan peladangan yang besar lah ya. Kerana kita nak bagi upah kepada area foto udara tadi, kita nak cerap foto udara. Okey. Kemudian pest ataupun disease tracking. So ini ialah untuk kita pest control lah ya. Untuk kita memantau ya biasanya kawasan sawah padi. Sawah padi tu biasanya kalau dia nak mula menuai, macam sawah padi saya ya, di Tanjung Karang tu, dia kalau kita nak mula menuai dia akan banyaklah penyakit. Penyakit kadang-kadang angin, kadang-kadang belalang, kadang-kadang tikus. Jadi kita boleh buat pemantauan lah daripada awal. Kalau dia mula nak kuning tu, kita boleh tangkap gambar guna drone ke apa ke. Kita boleh tangkap gambar yang mana yang kemungkinan besar akan diganggu oleh pest tadi tu ya. Jadi kita boleh buat orang kata early precaution ya. Kita boleh buat pemantauan dan juga pencegahan awalan untuk kita menyembur racun ke apa. Jadi sekarang ni pun sembur racun dah guna drone dah ya. Saya tengok sawah-sawah di sebelah Sungai Besar ni dah pakai drone di Skincan. Dah pakai drone, kita sembur je racun tu. Jadi cara kita nak tahu, kita kena buat peta dululah. Kita tak boleh pakai sembur je kan. Racun tu nanti kok ada yang sawah yang tak ada kena ancaman tikus, tak kena ancaman belalang. Nanti itu pun terkena. Jadi eloknya kita petakan dulu. Kemudian crop monitoring. Yang ni untuk kita buat pemantauan berkala ya. Kita nak tengok bagaimana tumbesaran pokok-pokok kita tu. Pokok ladang kelapa sawit kita, sawah bendang kita, apa semua. Kemudian kita nak jangkakan kita punya hasil. Contoh kalau biasanya yang mudah untuk dijangkakan kita dapat hasil tuaian tu ialah daripada pokok sawah bendang kita. Kerana sawah tu pokok padi tu kan kita nampak dia macam dia orang kata resmi padi tu kan semakin berat, dia semakin menunduk kan. Jadi kita boleh nampak lah kalau daripada atas tu kita boleh flykan drone kita boleh tangkap gambar dan kita boleh nampak kalau yang mana yang semakin menunduk sangat, menunduk tu, so itu kawasan padi tu mempunyai jangkaan hasil yang tinggi, mungkin dapat 10 tan untuk 1 ekar. Macam sawah saya tu, bukan sawah saya lah, sawah keluarga. Dia macam satu ekar tu dia pernah sampai 6 tan saja, dia tak sampai 10. Kalau di Skincan mungkin dapat sampai 10-15 tan. Sebab memang kalau kita predik pun di Skincan dengan Tanjung Karang tu memang kita boleh jangkakan. Memang daripada tumbesaran dia, daripada hijau, daripada tanam apa semua, kita dah boleh jangka.
Kalau kita pantau melalui drone, lagi-lagi kita boleh jangka. Daripada kesuburan dia tu, daripada dia mula tumbuh tu, kita boleh jangka sampai dia peringkat kita nak tuai tu, masih juga tak ada belalang apa semua berani nak datang kerana racun dia sentiasa diracun. Jadi kita boleh automatik, kita boleh tahulah, predict, kita boleh menjangkakan. Jadi kita boleh buat hutang banyak lah. Kalau kita boleh, kita boleh jangkakan, bolehlah buat hutang sekarang. Jadi kita akan ada banyak duit untuk bayar nanti. Boleh macam tu? Tak boleh lah macam tu, kan? Kalau dapat, insyaAllah, kalau dapat hasil yang banyak, kita simpan lah, kan? Kalau kita dah boleh jangkakan. Ataupun kita buat pemantauan sendiri, kita jalan-jalan, kan? Pergi ke ladang kita. Tapi biasanya kita kena pantau dia melalui ruang udara. Kalau kita tengok sendiri, kalau sawah tu mungkin boleh lah. Tapi itu pun kita boleh tengok dari sudut sana, 4 bucu saja kita boleh tengok. Tapi daripada atas tak boleh tengok. Biasanya kita memang kena guna image jugalah. Ya, sama ada image satelit ke, biasanya image drone lah sekarang ni, kan. Teknologi canggih sekarang drone, sebab drone ni dia mudah untuk kita beli, mudah untuk dimiliki. Harga dia pun tadi saya kata yang paling murah 2,500 dah boleh buat dah kerja-kerja yield prediction ni. Sweat analysis macam ni. Ni contohnya lah. Kita boleh kena pasti. Yang warna merah-merah tu tanah laterit, warna hijau-hijau tu warna kelabu rata ni tanah pamah. Macam tu. Kita boleh tentukan jenis-jenis tanah. Biasanya jenis tanah ni kita boleh dapati daripada image satelit, ya. Kerana image satelit tu dia masa kita nak proses tu, dia ada software dia yang boleh mengkelas-kelaskan warna-warna tu mengikut perkelasan-perkelasan dia. Dia dah diprogramkan. Contoh macam tanah liat. Dengar ke suara saya? Clear, ya? Clear. Clear. Okay, alhamdulillah. Macam software tu dia dah diprogramkan untuk dia memberikan pengenalan ataupun memberikan ID. Kalau warna ni, so dia akan lebih prefer kepada tanah gambut. Jadi sebab tu kita dapat dengan mudah soal analisis ni dengan bantuan software tadi. Tu kekuatan dia tu. Kalau JS ni, dia software yang power, kemudian data yang banyak, data yang besar daripada image satelit. Tapi memang agak mahal lah. Okay. Kemudian ni Natural Resources Management. Ni bidang awak lah, boleh kan? Bidang pengurusan sumber manusia, sumber alam semula jadi, seperti perhutanan, ekologi, galian, petroleum, mining tu macam emas, biji timah apa semua tu lah, kan. Petroleum, oil and gas, ya. Air, ya, punca-punca air, water resources, ya. So kita boleh petakan lah macam ni. So biasanya dia akan berikan petunjuk dari segi warna, ya. So warna-warna ni dia akan beri, kalau merah gelap, so itu ialah kawasan yang paling mempunyai banyak kuantiti petroleumnya. Kalau merahnya makin kurang, makin kabur-kabur. Sebab tu kalau kita perhatikan, kalau kita nak menggali petroleum ataupun gas, kita pergi ke tengah lautan. Siapa yang suruh ke tengah lautan tu? Kerana kita ada sistem ni, kita dah petakan sistem kita. Berdasarkan image satelit tadi, kita dah proses, kemudian kita dah identify, kena pasti, kita dah bagi warna-warna apa semua, dan kita dapati memang yang tengah-tengah ni ialah di tengah lautan. Jadi kita pergi je lah ke kawasan tengah lautan tu. Lantik syarikat-syarikat perkapalan antarabangsa, contohnya MISC. Kalau lembaga Port Kelang tu dia bukan lebih kepada petroleum, dia lebih kepada menentukan border, ya, sepadan, menjaga kawasan sepadan, memetakan persepadanan negara. Okay, so water resources, punca-punca air lah, punca-punca air semua jadi. Kalau kita nak buat kawasan pelancongan baru, kawasan tadahan baru,
So kita kena pastilah, kita kena buat map dulu, peta dulu. Tu kepentingan peta tu. Kalau kita tak buat peta, kita macam angan-angan, macam agak-agak ni kat mana ya kita nak buat tapak pelancongan baru ni. Tak boleh. Kita memang kena dapatkan peta. Daripada peta barulah kita boleh pergi ke on the site, on the ground. Okay. Seterusnya urban planning, perancangan bandar untuk kita menentukan guna tanah. Macam mana kita dapat kena pasti Sabak Benam ni adalah daerah pertanian. Siapa yang bagi tahu, siapa yang kelaskan, siapa yang iktirafkan. Jadi memanglah Menteri Besar kan, ataupun Datuk Bandar ke, tapi datanya adalah daripada GIS. Kerana GIS ni boleh memetakan geografi, ruang dan juga dia boleh juga memberi maklumat tentang bukan ruang. Jadi dia kelas-kelaskan, dia beri warna macam ni. So mungkin bila kita dah kelas-kelaskan peta-peta macam ni, bila kita tengok Sabak Benam ni banyak warna hijau berbanding Shah Alam, Kelang kan. Shah Alam, Kelang tu banyak warna merah. Merah tu biasanya kawasan urban, perbandaran. Jadi dengan mudah kita boleh simpulkan, kita boleh buat kesimpulan analisis kita. Kalau kita melihat saja kepada tanpa buat analisis yang lebih detail lah, yang lebih mendalam, kita boleh simpulkan, daripada peta ni kita dah nampak dah. Kawasan hijau, hijau memang kawasan pertanian lah. Biasanya kalau yang dah biasa dengan data-data GIS ni, dia akan senanglah membuat keputusan macam tu, dan dia akan sampaikan kepada Datuk Bandar, Menteri Besar apa semua. Tapi dia tak boleh hanya cakap saja, dia mesti ada data-datanya. Datanya dalam bentuk nombor. Okey, kalau betul Sabak Benam ni daerah pertanian, apakah buktinya? So kita boleh cap dengan research yang kita dah buat, data-data yang kita dah collect kan. Memang benar 80% daripada keluasan Sabak Benam ni digunakan untuk pertanian. Kita tunjuklah gambar-gambar, lepas tu owner-owner, ladang-ladang, betul jenis-jenis pertanian, betul hasil-hasil pertanian. Ramai penduduk kampung di Sabak Benam sangat kaya, rumah besar-besar, walaupun bukan rumah banglo tapi rumah kampung tapi besar-besar. 1 ekar ada sebuah rumah sahaja. Contoh macam tu lah ya. Kemudian kita boleh buat zoning. Zoning pun sama. Kita boleh zonekan, contoh macam zone, hari tu kita ada kes COVID kan di sekitar Sabak Benam Poli kita. So kita boleh buat zone lah, zon merah, zon kuning, zon hijau. Hari tu kita sebelum PKP ni Sabak Benam hijau kan. Lepas tu dah hijau, kuning, sekarang merah-merah, dah tak ada warna merah dah. Terus lockdown, terus habis lah. Itu zoning ya. Lepas tu emergency preparedness. Ni macam untuk kita buat precaution lah ya. Untuk kita buat kecemasan ya. Maklumat data-data untuk yang kita nak gunakan ad hoc ya. Okey, kemudian transportation, pengangkutan. Kawasan mana yang sangat berlaku heavy traffic, kawasan mana yang heavy traffic dia kadang-kadang, kawasan mana yang heavy traffic dia jarang-jarang, kawasan bandar mana yang tu semua kita boleh identify, kita boleh bagi keputusan ya. Seterusnya masa untuk video. Boleh Encik ni Tuan TS Encik Anwar, TS Anwar tontonkan video sekarang. Sekejap ya Puan. Okey, tak apa. Saya ada bekalkan 2 video tu. Dua-dua tu dia tak berkaitan mengenai alam sekitar lah. Tapi dia berkaitan dengan current issues. Sebab saya memang kena bagi isu yang terkini. Isu terkini kita apa? COVID ni lah kan, PKP. Jadi bagaimana JS, awak cuba tengok tu. Bagaimana JS take a part ya, mengambil bahagian dalam menguruskan COVID kita sekarang ni.
supaya memberi pendedahan kepada awak bahawa JS ni boleh digunakan oleh semua jenis bidang. Dia tidak terhad. Asalkan ada data, asalkan ada ilmu, kemahiran, ada software, jadi boleh. As our world gets smaller, and what happens somewhere else, it's closer and closer to home. There's so much the world wants to know. We don't know a lot of things. There's a lot of questions out there. People very insecure.
It's not enough to know we're interconnected. We have to understand how and collaborate to build a better future. Your answers matter more than ever. Thank you for your vital work. Okey. Cik Carol ada nak bercakap Ada. lagi ke Cik Carol untuk ucapan terakhir penutup? Penutup ke? Cik Carol. Alhamdulillah kita punya khusus telah pun selesai. So ini banyaklah perkongsian yang telah disampaikan oleh jemaah lah. So saya harap satu perkongsian yang telah disampaikan itu ada pelajar ambil maklum dan manfaat lah. Walaupun yang praktikal pun kita dapat lakukan, tapi kurang-kurangnya yang untuk 2024 tu dapatlah sedikit nulis. Kalau kata orang tanya apa itu JS, kurang saja dah ada sedikit info lah. Sebab keperluan satu untuk JS itu sangat sebenarnya. Okay. So saya rasa tak ada apa nak dapat. Okey, terima kasih Encik Carol. Saya dah tak ada apa-apa, saya serah balik kepada Encik Saiful Hadi. Okey, terima kasih. Baik. Okey, nampaknya kita pun dah sampai di penghujungnya. Jadi, saya mewakili pelajar-pelajar DAS semester akhir ini merakamkan setinggi terima kasih kepada pihak Politeknik, khususnya program Diploma Kejuruteraan Alam kita, kepada pensyarah-pensyarah terlibat dan juga yang penceramah yang hebat sekali, jemaah, kerana sudi berkongsi ilmu yang diharapkan dapat memberi manfaat lah kepada pelajar-pelajar kita. Pandangan pelajar-pelajar semester akhir ni yang bakal bekerja insya-Allah di masa akan datang, LI, kemudian grad dan bekerja. Mudah-mudahan dengan ilmu yang sedikit ni diorang dapatlah membiasakan diri dengan apa yang berkaitan dengan apa yang belajar hari inilah, iaitu GIS. Jadi dan kepada pelajar-pelajar juga terima kasih kerana memberi komitmen yang tinggi dalam taat dan setia menghadiri kursus di sepanjang hari ini. Jadi saya ucapkan terima kasih sekali lagi bagi pihak program Diploma Kejuruteraan Alam kita, dan insya-Allah kita akan berjumpa lagi di lain masa. Sekian saja untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum dan boleh bersurai. Assalamualaikum semua. Jumpa lagi. Terima kasih juga. Okey. Terima kasih, Puan. Terima kasih, Puan. Terima kasih, Encik. Terima kasih, Puan.